asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Para penonton yang dikasihi, yang dihormati, yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah kita dapat terus bersiaran pada malam ini tuan-tuan. Malam yang ke-140 malam kita bersiaran. Alhamdulillah, dengan berkat doa tuan-tuan dan puan, dan pentingnya dengan qudrat dan inayat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersiaran. Allah merahmati kita, Allah memberkati kita. Allah sentiasa berada bersama dengan kita tuan-tuan untuk memberikan siaran ini dapat diikuti oleh teman-teman ribuan yang mengikuti program ini tuan-tuan dan puan. Insya-Allah daripada masa ke semasa, daripada awal sampailah sekarang ni, kita mula ke udara pada 13 hari bulan Mac. Sebelum COVID lagi diisytiharkan sampai sekarang ini tidak ada henti-hentinya. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah malam ni sebagaimana biasa kita bersiaran dalam 1 jam atau 1 jam 10 minit. Tuan-tuan ajaklah kawan-kawan, ajaklah sahabat, like and share, like and share, like and share tuan-tuan dan puan. Jangan buang masa tuan-tuan dan puan. Gunakan kita punya WhatsApp group kita, bagi tahu WhatsApp group kita bahawa ada Facebook yang beroperasi, yang sedang bersiaran secara langsung sekarang ini bersama dengan Datuk Dr. Hasan Ali dan juga tetamu-tetamu yang diundang khas untuk membincangkan tajuk-tajuk yang sesuai, yang berkaitan, yang tuan-tuan dan puan, tuan-tuan sedang berada di atas tajuk-tajuk itu sekarang untuk mengendalikan diri, mengendalikan keluarga, mengendalikan masyarakat dan akhirnya mengendalikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, apa yang kita terima selama 140 malam ni, feedbacknya serata-ratanya, hampir seluruhnya begitu positif. Hampir seluruhnya menggalakkan kita, hampir seluruhnya mendoakan kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan, like and share, like and share. Bagi tahu kawan-kawan, bagi tahu saudara mara, bagi tahu adik abang dan kakak, bagi tahu pakcik dan makcik, bagi tahu sepupu, dua pupu, tiga pupu kita program ini, supaya mereka dapat bersama-sama dengan kita. Facebook kita tuan-tuan dan puan, mudah saja. Facebook page saya ialah Datuk Dr. Hasan bin Muhammad Ali. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan, malam ini kita nak bincangkan satu tajuk berkaitan juga dengan malam tadi. Malam tadi tuan-tuan kita membincangkan tajuk mengenai pendidikan awal seorang Muslim tuan-tuan. Pendidikan awal seorang insan Muslim. Kita ada malam tadi alhamdulillah Imam Muda Hasan Adli dan kita ada Cikgu Farah tuan-tuan Hayati. Cikgu Farah Hayana bersama dengan kita pada malam tadi alhamdulillah membincangkan tajuk itu begitu menarik tuan-tuan dan puan, dan kita tengok hitsnya nampaknya begitu tinggi antara yang malam yang tinggi hitsnya pada malam semalam. Malam ini pun tuan-tuan kita ada dua-dua orang kali pertama muncul tuan-tuan. Kali pertama muncul dalam siaran kita, dalam live kita ini. Yang pertama ialah Ustazah Nazrah Yusof. Ustazah Nazrah Yusof tuan-tuan dan puan, seorang kaunselor, seorang ilmuwan, seorang agamawan tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang banyak tadi saya telefon dia pun pagi-pagi tadi tuan-tuan berkuliah, baru menghabiskan kuliah dan sebagainya, dan pada masa yang sama beliau dengan alhamdulillah dengan seronoknya untuk menerima jemputan saya untuk bersama-sama pada malam ini. Saya mengucapkan terima kasih tuan-tuan dan puan, tidak ada halangan besar nampaknya. Telefon, tengok diary okey, disusunnya pun okey, maka dia menyertai kita pada malam ini. Yang kedua tuan-tuan ialah Al-Fadhil Ustaz Ernest Sinaga bin Omar. Ernest Sinaga bin Omar tuan-tuan ialah agamawan, tuan-tuan dan puan, ialah seorang pendakwah dan jawatan tetapnya adalah imam di salah satu masjid di wilayah Persekutuan ini. Masjid itu diberi nama Masjid Jami' Tengku Abdul Aziz Shah di Sungai Penchala. Tuan-tuan kalau pergi Sungai Penchala, dia ada traffic light dekat Sungai Penchala tuan-tuan. Masjid itu betul-betul dekat traffic light itu. Ada kedai makan kat situ, saya tak payah sebutkanlah apa nama kedai makannya tuan-tuan dan puan, yang agak popular kedai makan di situ. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, kita nak mula terus ni. Kita nak mula dengan tajuk kita para penonton, tajuk kita yang saya rasa tajuk ni tuan-tuan tunggu-tunggu tajuk ni. Apa dia? Tajuknya ialah hubungan dua hala
di antara ibu bapa dengan anak-anak. Oleh kerana ustazah ni seorang kaunselor, ustazah ni rasanya tajuk ini begitu hampir dengan beliau, hampir dengan disiplin beliau, hampir dengan ijazah beliau, hampir dengan research beliau, maka caranya tuan-tuan eloklah kalau beliau memulakan memberikan mukaddimah kepada program kita pada malam ini sekitar dalam 4-5 minit begitu. Silakan ustazah. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama-sama dalam madrasah ini pada malam ini. Yang ustazah sendiri agak jauh dari segi geografinya dengan Datuk, dengan Ustaz Ramis dan gandingan ustazah malam ni. Kami daripada utara ni. Kami ini dalam keadaan serangan COVID kali kedua. Alhamdulillah, walau bagaimanapun dakwah kita untuk menyampaikan ilmu macam-macam cara kita boleh dapat. Cuma takut orang tak faham ya Datuk bahasa ustazah ni. Jangan. Faham sangat Ustaz. Alhamdulillah. Tajuk yang dibincangkan malam ni tajuk yang agak besar. Yang memang besar. Dan menjadi satu perasa kepada semua individu yang bergelar anak dan juga yang berjawatan sebagai ayah, sebagai ibu, apabila kita berbincang tentang hubungan dua hala di antara ibu, ayah dan anak. Kerana ibu dan ayah dan anak ini merupakan institusi kekeluargaan yang tonggak. Maka indahnya, bahagianya sesebuah rumah tangga itu bergantung kepada ibu ayah, bergantung kepada anak-anak. Maka kedua-duanya saling memerlukan hormat menghormati, sayang menyayangi. Kedua-duanya memerlukan bantuan di antara kedua belah pihak, perasaan empati yang tinggi, perasaan saling tolong-menolong, ihsan yang cukup tinggi, maka kita akan melahirkan sebuah kedamaian kehidupan di dunia ini. Sedang pendengar dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat kepada isu-isu yang ada sekarang, keluarga bahagia itu bukan ada pada status. Bahagia seseorang bukan ada pada hartanya. Bahagia seseorang bukan ada kepada wang ringgitnya dan juga pangkat darjatnya. Tetapi bahagia seseorang itu berada kepada sejauh manakah amalan dalam kehidupannya diterjemahkan melalui Quran dan hadis dalam kehidupan. Menterjemahkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan. Menterjemahkan apa jua ilmu yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan. Maka seseorang itu dikira oleh Allah SWT bahagia kerana mereka berpaksikan merujuk kepada utamanya ialah Quran dan hadis. Kenapa kita rasa kita menjadi konflik dalam kehidupan kita? Kerana ramai yang konflik ini kalau kita rujuk, kita bersembang, kita tanya, kerana tidak menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai tempat rujukan bersama. Ada isteri rujuk Quran, ada suami tidak. Ada anak rujuk Quran, ada ibu ayah tidak. Maka kesepakatan tidak merujuk kepada sesuatu yang sama menyebabkan kita konflik dalam kehidupan. Di antaranya yang selalunya menjadi konflik dalam kehidupan kita ni ialah isu ni ialah anak merasakan ibu ayah ni terbeban. Rasa terbeban. Bila ada ibu ayah ni rasa tak seronok. Ibu ayah datang ke rumah kita rasa mengganggu jadual kita. Apabila ada perasaan itu kepada ibu ayah, maka hubungan dua hala ini tidak indah. Bila ada perasaan terbeban ini, hati kecil sentiasa jemu dan cemas bila melihat ibu dan ayah. Begitu juga kalau ibu dan ayah merasa anak-anak ni pengganggu, menyusahkan kehidupan. Daripada kecil kita dah jaga, kita dah pelihara, sampai tua menyusahkan mak bapak. Maka kita tak bahagia. Kerana apa? Kerana kita menganggap anak-anak ni pengganggu. Anak-anak ni
tidak membahagiakan kehidupan daripada awal sampai habis. Sampai aku dah tua pun, hampa masih dah mengacau aku. Itu ayat-ayat yang selalu ayah keluarkan. Kadang-kadang ayah tengok anak cucu datang, membuat-buat perasaan jemu, benci. Macam-macam alasan ibu ayah bagi. Di situlah konflik dua hala ini berlaku. Kerana apa? Kerana kita tidak nampak matlamat kehidupan yang jelas. Kita tidak merujuk kepada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ustazah cuba bawa satu hadis yang boleh menjadi renungan kepada kita bersama. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zai ma'af, summa zai ma'af, summa zai ma'af. Dia 3 kali Rasulullah ulang ayat yang sama. Kehinaan, kecelakaan pada seseorang. Takut bila kita tengok ayat hadis. Maka qila man ya Rasulullah. Sahabat pun bertanya. Maka Rasulullah menjawab, man adraka abawai andal ihdahuma au kilayhuma falam yadkhulul jannah. Orang yang tak suka kepada mak bapak. Orang yang benci kepada mak bapak. Orang yang rasa terbeban dengan mak bapak. Orang yang rasa mak bapak ni mengacau kehidupan. Maka dia kata Rasulullah, falam yadkhul jannah. Tak ada tempat di syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita lihat kepada pesan Rasulullah berkali-kali, maka marilah kita mengambil manfaat ini. Wujudkanlah dua hala ini. Kasih dan sayang. Kita tidak ada kasih sayang. Kadang-kadang ada di kalangan kita ramai. Banyak ilmu itu. Ilmu banyak. Tapi dari segi aplikasinya, kita boleh jadi imam di masjid yang besar-besar. Kita boleh azan di seluruh berkemana, di seluruh negara. Kita boleh menjadi pendakwah di rata-rata jalanan di kampung masjid. Tapi bila ibu kita masuk hospital, siapa orang yang pertama nak menunggu? Ayah ibu kita. Siapa yang nak tawar diri untuk mengambil giliran untuk menjaga ibu ayah kita? Di situ kita dah nampak. Nampak bahawa kita bukan lagi termasuk dalam golongan orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mak kita masih berada di atas katil, dia nak pergi bilik air, dia kata kepada kita nak pergi bilik air, kita pun kata tadi suruh kencing, siap-siap tak nak kencing. Kita boleh. Ini menunjukkan bahawa komunikasi kita tidak menunjukkan, tidak menampakkan terjemahan ilmu kita dalam kehidupan kita. Apa yang kita takut ialah perasaan-perasaan ini akan datang pada kita yang banyak ilmu, yang menjadi cabaran kepada orang berilmu apabila melihat mak bapak sebagai orang yang tidak penting dalam kehidupan kita. Rasa tak ada nilai mak ayah ni. Dan kita rasa mak ayah ni banyak tak perlu kasih sayang daripada kita. Ini perasaan-perasaan yang perlu kita hakiskan. Kerana apa? Kerana kita merasa diri kita dikuasai oleh nafsu kita, ego kita, sombong kita yang Rasulullah besar tadi. Nah, kalau menyadari jannah itu. Oleh sebab itulah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena wujudkan komunikasi dua hala ni, iaitu wujudkan rasa sayang kita dengan bahasa yang baik, nada suara yang baik, senyuman yang baik. Supaya itulah pendorong kepada komunikasi yang bahagia. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah tuan-tuan ya. Itulah pembukaan mukadimah yang diberikan oleh Ustazah Nazrah, tuan-tuan dan puan ya. Jelas kepada kita, apapun tuan-tuan permasalahan ini kena rujuk. Mak, bapak kena rujuk, anak-anak kena rujuk, seluruh keluarga kena rujuk. Bahan rujukannya ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Artinya, rujuk agama, rujuk agama, rujuk agama. Artinya, pentasnya agama, gelanggangnya agama, paksinya agama, tunjangnya agama, tonggaknya agama. Yang kedua yang disebut oleh Ustazah tadi tuan-tuan, ini konflik yang dua hala ni ya. Satu,
Dari sudut anak-anak kepada mak, mak ni macam beban, Masya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkan. Mak yang saya berada di alam rahimnya selama 9 bulan 10 hari, mak bila menerankan saya untuk melahirkan saya ke dunia, nyawanya berada di hujung-hujung rambutnya, saya katakan beban kepada saya. Masya Allah. Tuan-tuan. Dan mak pula, tuan-tuan, mak pula kepada anak-anak pula menganggap menyusahkan. Cucu datang menyusahkan, anak datang menyusahkan. Kalau boleh-boleh, tak payahlah engkau orang mai lah, tak payah mai lah, tak payah mai lah. Berselerak rumah. Itu tu. Macam tu. Jadi maknanya konflik daripada dua. Konflik ini adalah disebutkan Ustazah 2-3 kali, konflik komunikasi. Dan akhirnya yang disebut tadi, tuan-tuan, tentang hadis, celakalah, celakalah, celaka. 3 kali diulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu celaka kerana kita membenci mak kita. Perkataan kita menyebabkan mak meleleh air mata. Perkataan kita menyebabkan mak, tuan-tuan, tunduk ke bumi, menyapu air matanya. Dalam hadis disebutkan, kalau perkataan kita menyebabkan ibu bapa menitiskan air mata, walaupun sebutir itu, tuan-tuan, tertutup pintu syurga buat kita, tuan-tuan. Saya nak pergi kepada Al-Fadhil Ustaz Ernest Sinaga. Ustaz, tadi Ustaz, kita balik kepada Ustazah tadi. Maknanya apa pun, Ustaz, kita dah malam ini, malam yang ke-140 malam ni, macam saya selalu sebut, tak pernah lagi satu malam, apa tajuk pun yang kita persembahkan, yang dibincangkan oleh tetamu-tetamu saya, tak menyebut pentingnya agama, tak menyebut pentingnya Quran, tak menyebut pentingnya hadis. Malam ni Ustaz, boleh tak Ustaz sambung lagi Ustaz? Mengapa pentingnya Al-Quran, hadis atau agama dalam diri, dalam keluarga? Kita sebut keluarga je. Dalam diri, dalam rumah tangga, dalam keluarga. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha ad-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dr. Hasan Ali dan Ustazah dan seluruh kaum muslimin di mana saja Anda berada, kita sekarang tengah live kali yang ke-140 saya dalam kita berbicara soal kebaikan yang akan membawa kita ke surga Ustaz. InsyaAllah. Sila Ustaz. Sila. Mana suara Ustaz hilang ke? Macam mana ke? Dia jam tu. Dia suara Ustaz dia apa ni? Agaknya internet, ada masalah internet dekat rumah Ustaz agaknya. Ada masalah internet di situ. Halo? Ada masalah internet. Ustaz? Boleh ada pembantu Ustaz kat situ? Tak ada pembantu? Line dia tak ada tu, dia stop. Yelah, dia biasa. Ini tak... Ustaz? Oh, dia keluar balik. Hilang terus. Tidak. Dia keluar sebentar kot. Dia keluar sebentar. Kejap kita tunggu. Kita tunggu dalam 30 saat macam itu Ustazah. Kalau tak ada kita akan teruskan insya-Allah. Mungkin ada masalah internet di situ. Waktu dia bermula tadi pun saya rasa suaranya pun tidak berapa meyakinkan suara tu. Oleh kerana saya rasa internetnya dia pun tidak strong di situ ya. Kalau internet tidak strong, biasanya connection kita ni akan terganggu sedikit ya.
Assalamualaikum Ustaz. Macam mana? Ustaz? Ustaz? Halo? Ustaz? Masya Allah. Okey, Ustazah. Ya. Saya rasa kita teruskan Ustazah. Mungkin kita tunggu dulu Ustaz. Tapi tadi Ustazah, saya punya persoalan tadi ialah untuk kita menegaskan buat sekian kalinya Ustazah ya. Macam saya katakan tadi, tiap-tiap pertemuan kita ni hampir semuanya yang datang kemari, yang tuan-tuan yang memaparkan idea-idea mereka melalui live yang kita sedang berada sekarang ini tuan-tuan ya, menekankan soal agama. Tak ada agama, minta maaf saya nak gunakan perkataan agak kasar sikit ni, lingkup kalau tak ada agama. Tak ada agama, rebah habislah kalau tak ada agama. Kalau tak ada agama, tak ada apa pun nak kita pegang, nak mempertahankan. Sama ada diri, sama ada keluarga, sama ada jiran tetangga, masyarakat dan sebagainya. Agaknya sekali lagi ya Ustazah ya, di mana kita nak letakkan pentingnya? Apa jadi? Tuan-tuan, kalau misalnya kita tidak ikut Al-Quran, tak ada Quran. Di rumah pun setengahnya tak ada Quran. Ada Quran, tak baca Quran. Ada baca Quran, tak boleh nak baca Quran. Tetapi kita tidak memperbaiki diri kita. Tentang hadis, kita nak tanya tuan-tuan. Rumah-rumah tuan-tuan dan perempuan, minta maaf saya sebutkan ni tuan-tuan. Bila penghabisannya anak dara kita umur 23 tahun dengar hadis? Bila? Bila anak-anak kita tuan-tuan ada 6 orang masih di rumah dalam COVID-19 ni, tuan-tuan, anak kita ada di rumah lagi ni. Bila tuan-tuan buku hadis, Bukhari ke Muslim ke, ataupun buku Imam Nawawi, hadis 40 dan sebagainya, dibacakan di rumah. Padahal tuan-tuan, itu adalah merupakan buku wajib, kitab wajib yang ada di rumah kita. Sila Ustazah, kalau dapat Ustazah ulas lanjut sikit. Sila Ustazah. Terima kasih Datuk. Kalau kita tengok kepada persoalan yang disebut tadi, semuanya berkisar pada agama yang Datuk cakap ni. Dalam kehidupan kita, agama itu adalah tiang. Apa kerja kita buat pun, kita mesti tanya kepada agama. Apa jua yang kita nak lakukan, sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara, rujuk kepada agama. Bila rujuk kepada agama, bermakna rujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Bila kita rujuk kepada Al-Quran dan Hadis, insya-Allah itu adalah panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bahagia. Yang kita duduk berselerak ni sebab tak rujukan kita tak sama. Kita tak ambil Al-Quran, tak ambil hadis. Dalam rumah tangga, dalam kehidupan rumah tangga kita, yang wajib ada buku Quran tafsir. Paling tidak pun pimpinan Ar-Rahman. Yang keduanya mesti ada kitab fiqh. Yang ketiganya mesti ada hadis. Paling tidak pun hadis 40 atau mastika hadis. Pada hadis yang senang-senang lah kita baca Riyadhus Shalihin. Hadis yang memang menjadi satu rujukan dalam kehidupan seharian. Baik dalam perkara apa pun, lebih-lebih lagi dalam perkara hubungan ibu ayah, anak-anak, tanggungjawab mak bapak dan sebagainya, rujuk kepada hadis Nabi SAW. Jadi buku hadis tu sekurang-kurangnya mesti ke hadis, buku yang senang, hadis yang senang, Riyadhus Shalihin, hadis 40, kitab fiqh kena ada. Dan juga kita perlu ada juga kitab-kitab yang berkaitan dengan sirah nabawiyah. Kerana melalui sirah nabawiyah ini mudah kita nak merujuk untuk melihat bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dalam menjaga, menghormati orang-orang tua dan peranan sebagai anak Rasulullah ni. Dia sebagai anak, sebagai pak mentua pun dia, sebagai menantu pun ada pada dia. Jadi jasa Rasulullah itu memang lengkap dan menjadi rujukan utama kita. Maka sirah nabawiyah itu merupakan buku asas dalam rumah tangga kita. Barulah kita ni menjadikan hubungan ibu ayah, hubungan anak selaras dengan garis panduan sunnah Rasulullah SAW. Betul. Okay. Ya. Ustaz, saya nampak Ustaz Ernest ada tadi. Macam mana Ustaz? Sekejap. Ustaz ada dah? Ustaz ada ke belum? Ada. Okey.
Ustaz boleh teruskan tadi Ustaz. Ustaz teruskan Ya. dalam masa 4-5 minit begitu Ustaz. Baik. 4-5 minit Baik. Ustaz teruskan insya-Allah. Baik Ustaz. Sila Ustaz. Saya Sila. sambungkan. Jadi Okey. saya tadi merujuk kepada sepotong ayat Quran yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 24 dan 33. Ya. Ayat ini 23 dan 24 dalam surah Al-Isra. Jadi ini ayat ni kalau kena kata soal perhubungan antara anak dengan bapa, dengan mak, dengan ayah, kita sebenarnya dipandu oleh Quran. Sebab itu kalau dalam Fatihah yang kita baca, yang kita persembahkan hari dalam solat, apa bunyi dia yang pertama kita lihat? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nilai kesyukuran yang tidak ternilai. Ar-Rahman, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian ada kalimat Malikumiddin. Saya nak konsepkan Ustaz Malikumiddin ini Ustaz. Kalau kita berbakti kepada mak bapak, rujuk kepada ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kemudian imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya bila melihat Ustaz, bila kita solat, ya dalam solat siapa saja keadaan kita, ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah. Apa arti konteksnya? Mesti ada hubungan kekalan baik Ustaz. Sebab kalau dilihat ditatap dalam ayat ini waqada, Allah menggunakan perkataan fi'lun madhi. Makna waqada, Allah telah berkehendak. Maknanya manusia dalam dunia ini dia tidak boleh lari daripada ciri-ciri yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan akan sengsara seorang manusia apabila mereka merusak hubungan dengan Allah. Apa dia kata? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Itu yang pertama. Allah berkehendakkan kepada kamu, Allah supaya kamu hanya menyembah Allah saja. Itu yang pertama. Maknanya unsur pembinaan kekeluargaan itu mesti ada dasar tauhid, nilai ketuhanan yang tinggi. Kalau seorang nak berbuat baik kepada mak bapak, tak ada kerana lillahi ta'ala. Bayangkan saja kalau kita solat 5 waktu. Apa yang kita baca yang pertama? Usalli fardal maghrib, salah sarakaatin, adaan, lillahi. Ibadatnya, kalau solat itu lillahi ta'ala, mengabdi kepada mak bapak itu mesti lillahi ta'ala. Kalau tak ada unsur itu Ustaz, dan tak ada muslimat sekalian, kalau tak ada unsur lillahi ta'ala dalam diri kita, mengabdi kepada ibu bapa, semuanya akan langsung kosong dan tak ada nilai. Nah, kenapa dikaitkan wabil walidaini ihsana dan kedua ibu bapa dan kepada kedua ibu bapa? Apa dia? Ihsan. Keadaan kita mesti ihsan tu 24 jam. Memang ini tuan-tuan muslimat sekalian. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan memang payah bagaimana kita nak mencerita kalau kita solat 5 waktu, kemudian Allah juga berkehendakkan supaya ihsan itu. Allah ihsan itu dibahaskan banyak sepotong hadis. Seakan-akan ihsan ini kamu sembah Allah, kalau kamu tak dapat sembah Allah, tak dapat melihat Allah, tapi kamu yakinlah Allah akan sentiasa melihat kamu. Itu konsep beribadat. Jadi saya nampak berbuat baik kepada ibu bapa ini kesedaran ihsan tu 24 jam Ustaz. Mesti kita perhatikan sesungguhnya sebab itu menyangkut surga kita. Menyangkut soal kubur kita, menyangkut soal kita cemerlang atau tidak dalam kehidupan ini, ihsan itu kena berkekalan. Jadi maknanya berbuat baik kepada ibu bapa ni bukan boleh main katun-katun, mengambil-ambil muka, tunjuk-tunjuk sayang, tunjuk bagi duit belanja, cium sana, peluk di sini, tak boleh Ustaz. Akhirnya sekarang kenapa? Kerana kurangnya unsur nilai ketuhanan itu pada pengabdian kepada ibu bapa, akhirnya apa? Apa yang terjadi kepada ibu bapa sekarang? Bila mereka sudah tua, kita hantar ke tempat pengasuhan, bayangkan. Itu saya selalu buat cerita Ustaz. Anak 11 orang, mak boleh satu pelihara seorang. Maknanya mak seorang, dia boleh jaga 11 anak. Tapi 11 anak, Masya Allah, ya Allah, ya Tuhan. Saya Ustaz, saya mengadu dekat Ustaz hari Jumaat. Kami gagal memelihara ibu kami. Kami gagal Ustaz. Kami bertobat kepada Allah. Kami membiarkan mak kami kadang-kadang semalaman keseorangan. Tidak ada teman mereka. Padahal Tuhan Nabi yang berkata di Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang bercakap dia yang menjadikan air, yang menurunkan segala angin dan udara, yang menjaga keperluan manusia. Tuhan suruh perintah supaya mereka berbuat baik kepada mak bapak mereka. Bukan Nabi suruh. Bukan Nabi suruh Ustaz. Yang bagi bangunan, yang bagi kita hidup hari itu yang perintahkan kepada kita. Sebab itu kita dengan mak, dengan ayah ni jangan berpura-pura. Kita akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh dengan mak bapak ini kita berpura-pura sayang, mengambil muka dan sebagainya. Bayangkan, kenapa disebut kalimat ihsan itu?
hal keadaan seseorang yang menyembah kepada Allah sebenarnya, kemudian mereka meraih kebahagiaan itu, mesti bayangkan Ustaz, apa akan jadi dunia hari ini. Sebab itu saya selalu bisikkan kepada guru-guru di sekolah. Melihat, perhatikan anak-anak kita bertingkah tidak senonoh hari ini. Sebab apa? Kita gagal menitik beratkan soal nilai tauhid. Jangan kita fikir berbakti kepada mak bapak itu tidak ibadat. Itu ibadat. Kenapa tak dikaitkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, kemudian wabir rasul? Kenapa tak disebut rasul disebut? Ibu bapa itu punya peri pentingnya. Muslimin muslimat diberkati Allah sekalian. Allahu akbar walillahil hamd. Saya teringatlah tuan-tuan. Di Jepun ada satu cerita saya dengar. Punya hebatnya seorang ibu mengabdi kepada anak. Minta maaflah, saya bukan sentuh masalah agama mereka. Tapi sayangnya seorang ibu kepada anak. Anggap ada seorang anak ini sudah melihat mak bapaknya sudah tua. Sudah tidak ada nilai Ustaz. Sudah tidak boleh diharap. Sudah tak boleh diharap. Sudah tidak boleh memberi. Sudah tidak boleh memberikan pandangan. Sudah tidak boleh memasak. Sudah tidak boleh menyiapkan tempat tidur Ustaz. Akhirnya apa? Anak ini telah mencampakkan ibunya ke hutan. Saya dapatkan di dalam majalah Tempo di Jakarta Ustaz. Saya menangis baca cerita itu. Apa yang terkandung di dalamnya. Bila setiap ibu ni nampak ranting-ranting kayu di jalan tu, ibu ni dipatahkan. Hampir lebih kurang 30 patahan kayu dipatahkan oleh ibu ni. Setelah ibu tu diletakkan di daerah hutan, kemudian ibu tadi berpesan kepada anaknya. Apa kata ibu tadi berpesan kepada anaknya? Wahai anakku, kalau kamu balik nanti supaya kamu tidak sesat pulang, maka lihatlah setiap ibu keratan-keratan pokok-pokok yang ibu keratkan tadi supaya kamu tidak sesat pulang. Ibu tidak minta supaya dia ikut ayat, dia tak ada. Supaya kamu selamat, kamu ikut tadi simpang dan setiap kona-kona yang ada butiran kayu yang saya pergi campak, yang saya patahkan tadi supaya kamu selamat balik. Bayangkan Ustaz. Seorang ibu yang telah dicampak, dibuang, masih lagi membuah kasih sayang kepada anak. Meskipun anak itu telah membuang. Kisah apa lagi yang boleh kita hadapkan hari ini Ustaz? Kisah apa lagi kita nak tobatkan kepada manusia hari dalam dunia ini supaya mereka berbakti kepada mak bapak mereka. Sampai titisan darah yang terakhir, ibu kita masih sayang kepada kita. Saya Ustaz nak ambil satu cerita Ustaz. Mak saya, ketika saya sudah sampai di Malaysia, Ustaz balik beberapa kali ke 1 tahun. Dalam sejarah hidup ingatan saya, jarang minta duit dengan saya Ustaz. Jarang minta duit. Dia kata, kamu jagalah anak-anak kamu. Kamu jagalah isteri kamu. Itu seorang ibu dah tua. Apa masalahnya dia ibu kita memikirkan kita sudah punya anak, sudah cucu. Ini perihal seorang ibu. Hubungannya dengan anak begitu intim. Tapi apa balasan seorang anak kepada ibu? Bayangkan tuan-tuan. Kenapa saya sebutkan sebenarnya tua? Allah menyebutkan imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Kalau sekiranya mereka sudah sampai ke tahap yang sudah tua. Kenapa Tuhan sebut dah tua? Sebab ini satu bendah bebanan kepada kita. Tuhan kata fala taqul lahum uff. Kamu jangan mengeluarkan perkataan uff. Unsur pemeliharaan yang pertama Ustaz yang harus kita jaga ketika mak kita sudah tua. Sudah tidak cantik, sudah tidak bergigi, air liurnya sudah berbau Ustaz. Kencingnya sudah berderai di tempat tidur. Tuhan minta kepada kita dalam saat-saat kita bersedih, fala taqul lahum uff. Cakap, tu jaga. Allah suruh, sebab itu boleh menghanjamkan kita ke neraka. Kita memang orang yang soleh macam saya Ustaz, dah bersontok pakai jubah, pergi sembahyang 5 waktu, balik kat rumah. Kadang-kadang tak tegur mak. Kadang-kadang kita tak tegur mak pasal isteri. Kita tak tegur mak pasal anak. Kita tak tegur, tengok Ustaz, satu benda yang amat luar biasa, bila kita sudah berubah tangga, mak kita tak boleh masuk bilik kita. Mak kita tak boleh masuk bilik khas kita Ustaz, tapi kita balik kampung, semua kita geledah bilik mak kita. Punya jahatnya kita Ustaz hidup ni Ustaz. Sama ada kita merasa semua orang begitu, tak tahu Ustaz. Bila mak kita datang, mak jangan masuk bilik, mak jangan masuk, mak jangan masuk, mak jangan masuk. Mana Ustaz kita punya akal sekarang ni, sekolah profesor di Jakarta Ustaz, saya tak sebut saudara saya, mak dia tidak boleh duduk di meja mewah tempat makan itu. Sebab sudah berbau Ustaz. Akhirnya makanan dibawa ke belakang seperti bagi makan kucing. Allah. Bukan tidak ada pendidikan Ustaz. Pendidikan tidak ada. Kadang pengaruh seorang isteri bagi suami menentukan segala-galanya arah rumah tangga mereka. Ustaz.
Saya selalu sebutkan berkali-kali, hukum karma akan berlaku kepada seorang anak apabila mereka mengabaikan soal ibu mereka. Ayat Ustaz bukan terhenti sampai di situ. Fala taqul lahuma uf wala tanharhuma. Jangan dibentak-bentak. Wa qul lahuma qawlan karima. Nak bercakap, cakaplah benda yang baik-baik. Tak ada duit, cakap baik-baik. Bagi senyum Ustaz, senyum tak bermodal. Cakap baik itu bukan bermodal. Perlu cium itu bukan bermodal. Tak ada bermodal kita dengan mak. Mak ni bukan nak sangat duit kita, bukan nak sangat emas permata, bukan nak sangat makanan sedap-sedap Ustaz. Ketika saat muda mereka dulu kita tawarkan makanan, mereka berfikir datang ke kedai Ustaz. Dia fikir takut dia kita tak cukup. Ada seorang ibu sampai berfikir tahap itu. Takut dia ikut anak dia pergi belanja dekat kedai Ustaz. Nak memikirkan nasib anaknya. Apa dunia hari ini Ustaz yang telah menggelembungkan manusia. Ibu yang dianggarkan kita boleh masuk ke surga Ustaz. Masya Allah. Akhirnya Tuhan minta kepada kita wa qul lahum qawlan karima. Cakap yang baik-baik. Wakhfid lahum janahad dhulli minar rahmah. Ya. Maknanya kita di samping jangan menengking berkata kepada keduanya dengan perkataan yang rahmat dan turunkanlah sayap merendahkan diri terhadap keduanya. Sayap kita ini ada boleh sergah Ustaz. Kita turunkan nada suara kita ketika kita berdepan dengan mereka. Rendahkan sayap kita ni ada sayap. Boleh cekik orang, boleh pukul orang, boleh sergah orang. Tapi kamu ketika berdepan menekan mak bapak kamu, siapa yang perintah? Bukan Nabi Ustaz. Bukan Nabi yang perintah kita, tapi Allah Subhanahu wa taala dikata waqur wakhfid lahum janahadzulli minar rahmah. Turunkan sayap kamu. Sebagaimana malaikat menurunkan sayap, malaikat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunkan sayap. Allah perintahkan kepada manusia. Kemudian di samping sayap dalam keadaan kita hina di depan bapak kita, minar rahmah itu satu daripada rahmat yang Allah akan turunkan kepada kita. Allah ujungkan dengan rahmat itu. Rahmat itu banyak sangat kupasannya Ustaz. Kalau kita bahaskan malam tak cukup masuk. Inilah rahmat. Mak bapak kita sayang pada kita tu rahmat. Kita dapat berbuat baik kepada mak kita tu rahmat. Kita solat jadi rahmat. Rezeki itu jadi rahmat. Dengan satu ketentuan, kita kena wakhfid lahum janahadzulli. Kena merendahkan sayang kita. Merasa hina di hadapan mereka. Baru kita layak untuk menerima rahmat. Akhirnya Ustaz, sebelum satu tu Ustaz, untuk raun yang pertama ini, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan, minta kepada Allah Subhanahu wa katakan kepada Rabb, irhamuna, sayangi kedua mereka. Ayah kita yang berhempas pulang siang dan malam cari makan, mak kita memasak, mak kita melahirkan, mak kita menyusukan, mak kita membesarkan, mak kita menitipkan macam-macam buah kasih sayang. Apa Tuhan kata? Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana saat kamu kecil, kamu tidak bermaya, kamu tidak ada kekuatan. Itu Allah sebut itu. Seakan-akan Allah mengungkit pemberian mak ayah kita kepada kita menerusi Al-Quran. Satu kegagalan pada manusia bila mereka tidak rujuk kepada Quran soal kasih sayang. Itu adalah satu kebohongan. Falsafah tak menyelesaikan masalah kita. Undang-undang dunia tidak menyelesaikan masalah kita Ustaz. Dorongan motivasi tak menyelesaikan masalah kita. Ada keimanan berbuat baik kepada mak bapak dengan lillahi ta'ala Ustaz. Itu satu konsep yang paling saya nampak Ustaz. Untuk round pertama sampai sini Ustaz. Terima kasih Ustaz, terima kasih, Masya Allah. Para penonton yang hormati sekalian, ya, ulasan daripada Al-Fadhil Imam Ernest tadi tuan-tuan dan puan, sangat-sangat meruntun jiwa kita, meruntun hati kita. Dan itulah sebenarnya realiti sekarang ini tuan-tuan. Itulah realiti. Saya selalu memberikan kata-kata tuan-tuan, selalu mak bapak kerja, balik kerja, singgah pasar, beli barang, ada 2-3 bakul yang dibawa oleh mak bapak keluar daripada kereta, anak kita ada dalam rumah tuan-tuan. 4 orang ada dalam rumah. Berapa orang yang keluar pergi sambut mak bapak, bukakan pintu, ambil bakul-bakul yang diisi dengan barang-barang yang dibeli pasar, keluarkan tangan mak, pimpin tangan mak, naik tangga. Kalau kasutnya, selipernya tuan-tuan tercengkam di hujung kakinya, bukakan, tunduk, bukakan selipernya. Bimbing lagi sampai ke rumah tuan-tuan. Sampai ke dapur. Jangan pegang tadi bakul-bakul tu. Anak-anak pegang bakul. Tuan-tuan selesaikan di dapur. Rehatkan mak tuan-tuan, rehatkan mak. Anak-anak buat kerja.
Anak perempuan buat kerja, anak laki-laki buat kerja, tuan-tuan. Tapi mak, tuan-tuan, mak kepada mak, kadang-kadang kita tengok mak kita, tuan-tuan dan puan, menjadi hamba, bukan hamba, abdi dalam rumah itu. Dia membasuhkan, tuan-tuan, berak anak kita. Kita dulu basuhkan berak kita daripada umur kita berapa hari sampai berapa tahun. Sekarang ni dibasuhkan berak anak kita, cucu-cucu kita, tuan-tuan. Kita meletakkan anak-anak kita, mak kita jaga anak-anak kita. Inilah, tuan-tuan, beban yang diberikan. Dan kita tidak mengucapkan terima kasih kepadanya. Kita tidak menunjukkan kasih dan sayang dan cinta kepadanya. Tuan-tuan dan puan, inilah yang disebutkan. Apa yang disebutkan oleh Ustaz Ernest tadi, tuan-tuan, ialah tidak ada kepura-puraan, tuan-tuan. Untuk ibu dan ayah, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Apa yang kita buat, tuan-tuan, apa yang kita beri lillahi ta'ala, apa yang kita sumbangkan lillahi ta'ala, apa khidmat yang kita beri lillahi ta'ala, salam kita lillahi ta'ala, cium kita lillahi ta'ala, dakapan kita lillahi ta'ala, apa yang kita beri, tuan-tuan, tak habis-habisnya lillahi ta'ala. Dan kita khidmat, hati kita, tuan-tuan dan puan, terbuka 24 jam, kata Ustaz tadi. Ihsan, ihsan, ihsan. Tuan-tuan, tak perlu dipanggil, tuan-tuan, kita dah datang. Tengok-tengok mak pegang-pegang dahi saja, tuan-tuan. Tengok dia pegang dahinya dah terasa panas sikit. Kita ambil kerusi terus pergi ke almari di atas. Cari ubat, tuan-tuan. Ambil air suam-suam. Letak kepada ibu. Masukkan ubat ke lidahnya. Telankan, minta dia telankan, tuan-tuan. Baringkan dia. Berapa orang anak yang kita buat begitu, tuan-tuan? Berapa orang, tuan-tuan dan puan? Belum cerita lagi. Kalau misalnya mak dan ayah sakit, sakit yang dia berbau. Katakanlah piles, buasir, tuan-tuan, berbau, tuan-tuan dan puan. Saya pernah tengok orang hulurkan makanan, tuan-tuan. Dahlah makanan nun jauh di sana. Tak bersama ahli keluarga. Hulur ke tempat dia makan, macam ada kelambu, tuan-tuan. Hulur, cepat-cepat tarik tangan. Keluar, tutup pintu. Gitulah dia makan. Dengan bau-bau macam tu dia makan. Tak ada seorang pun menemani dia sebagai ayah. Ini cerita ayah ni, tuan-tuan dan puan. Para penonton yang hormati sekalian, apa yang diceritakan oleh Ustaz Urni ni, saya rasa, tuan-tuan, menyeluruh. Tapi digrinya berbeza-beza. Satu rumah, satu darjah. Satu rumah, satu darjah. Satu rumah, satu darjah. Tetapi saya nak sebutkan, yang Ustazah menyebutkan tadi, tuan-tuan, unsur kasih sayang, unsur hormat menghormati, unsur simpati menyimpati, unsur kasih kemesraan dan sebagainya. Di mana nak ditunjukkan kepada mak dan ayah kita, tuan-tuan? Tanyakanlah mak dan ayah. Saya tulis buku ni, tuan-tuan. Buku ni saya tulis, tuan-tuan, ini buku ni. Buku ni saya tulis, tuan-tuan dan puan. Cerita tentang mak dan ayah, bila saya interview dalam 30 orang, belum mula lagi interview, semua tangan dah cari tisu, tuan-tuan. Semua tangan dah cari tisu. Tangan dah cari tisu, lap air mata. Belum cerita lagi lap air mata. Hampir semua yang saya interview begitulah, tuan-tuan. Macam mana layanan anak kepada ibu dan ayah. Seluruhnya yang saya tengok, macam Ustazah kata tadi, tuan-tuan, tidak menjadikan Al-Quran, hadis dan agama sebagai landasan kepada keluarga mereka. Saya nak pergi balik kepada Ustazah. Ustazah, sebagai pakar kaunselor dan tuan-tuan banyak membuatkan kaunseling tentang hubungan anak dengan anak-anak dengan ibu bapa dengan anak-anak. Malam ni kita konsentrate pada mak bapa anak-anak tu. Anak-anak, mak bapa anak-anak. Suami isteri kemudian, tuan-tuan. Seperti lain cerita. Tapi saya nak tanya Ustazah, setakat pengalaman Ustazah dah ini. Ya. Kita tahu sebabnya di mana-mana pun sebabnya ialah kerana kita mengenepikan agama. Ustazah, dalam keadaan saya tengok sekarang ni, tuan-tuan, macam mana kita nak mengembalikan manusia kepada agama? Macam mana caranya kita nak kembalikan manusia kepada Quran? Macam mana kita nak kembalikan manusia kepada hadis? Macam mana kita nak kembalikan manusia, ahli keluarga kita, anak kita ni, anak kita sendiri? Macam mana kita nak kembalikan dia kepada kalam Allah, kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala? Agaknya kalau ada satu dua, Ustazah, malam ni jadi pedoman kepada teman-teman para penonton ni, mengambil cerita-cerita yang diberikan oleh Ustaz Ernie tadi. Ustazah, macam mana caranya nak membawakan suasana agama dalam rumah? Bukan suasana, tanda suasana, tuan-tuan. Mempraktik agama dalam rumah supaya dia menjadi asas kepada kebangunan keluarga kita. Sila, Ustazah. Baik, terima kasih Datuk Ustaz. Kita dah pun banyak lebar sembang dengan Ustaz tadi yang menarik, yang menyentuh perasaan kita. Dalam persoalan yang dikemukakan oleh Datuk, apa cara kita nak buat ni?
kita boleh wujudkan, kalau pandangan Ustazah ni, wujudkan satu budaya al-falah dalam rumah kita. Dalam rumah tangga kita yang kecil ni, kita wujudkan budaya al-falah. Budaya al-falah ni mesti datang daripada ibu, ayah, anak-anak. Apa yang ada dalam budaya al-falah ni ialah menterjemahkan sunnah Rasulullah SAW dalam rumah daripada perkara-perkara yang kecil tu. Dalam rumah kita, kita latih anak-anak kita, ibu kita, keluarga kita untuk melaksanakan sunnah Rasulullah. Macam mana Rasulullah masuk dalam rumah dengan budaya memberi salam. Macam mana Rasulullah menyayangi ibu. Walaupun Rasulullah ni tak ada ibu, dia kecil lagi dah. Dia ada ibu angkat dia. Macam mana Rasulullah menyayangi ibu angkat dia. Macam mana Rasulullah menyayangi adik kakak dia, mak saudara dia. Kita kena latih anak-anak kita macam Datuk kata tadi. Bila ayah balik daripada market, dengan raganya, dengan ikannya, dengan apa segala sayur-sayurnya, anak kita ni, dia kerja main handphone ni. Dia calik sana, dia calik sini, dia gelak seorang-seorang. Dia jadi macam orang tak ketahuan tu. Seorang-seorang hihihi. Mak ayah dia tu, dalam kereta keluar barang, dia tak berasa, di hati dia sensitif, dia tak rasa. Sebab apa? Kurangnya latihan. Cuba mak ayah panggil. Panggil dia, Abin, Ahmad, ni mak dah balik market ni makan. Ayah nombor satu, ayah. Dengan nada suara yang baik, bahasanya yang baik, senyuman yang baik, cuba latih anak-anak yang dalam rumah tu. Membudayakan, merealisasikan sunnah Rasulullah dengan memanggil bahasa-bahasa yang baik. Angkat barang-barang yang balik daripada market tadi. Sampai waktu petang mungkin kita bagi latih anak-anak kita masuk dalam rumah. Bersiap sedia untuk solat berjemaah kalau yang tak pergi masjid. Itu adalah latihan budaya al-falah. Daripada latihan budaya inilah lahirnya rasa kasih sayang, hormat menghormati. Kerana ia adalah datangnya daripada agama ajaran Allah yang datang dalam bentuk latihan. Itu latihan. Penting latihan ni. Sebab apa? Sebab dia boleh menjadikan kita ni manusia yang hormat menghormati kerana dilatih dalam budaya al-falah ni. Begitu juga dengan Datuk sebut tadi. Bagaimana anak-anak kita ni nak wujudkan kasih sayang kepada datuk dia, kepada mak dia. Ayah setiap kali kalau boleh dalam seminggu sekali, 2 kali, 3 kali, bila masak makan bersama, latih anak kita ucaplah terima kasih kepada mak. Ada tak ayah suruh anak ucap terima kasih, mama masak, terima kasih mak, masak hari ni sedap, terima kasih. Ada tak ayah latih anak? Bila ayah ada latihan anak macam tu, insya-Allah anak dia tidak akan rasa sombong dengan mak dia bila dia tua. Ustaz suka nak menceritakan sikit peristiwa. Kalau Ustaz datang daripada Indonesia, daripada Jepun tadi Ustaz kata. Tapi Ustaz nak ada sikit sebisar kisah daripada orang kampung Ustaz. Dia orang kampung ni bila tak dilatih, dia tidak jarang bersalam dengan mak. Jarang, tidak dilatih budaya salam, ucap terima kasih. Jarang, tidak dilatih. Dan juga mencium. Sampailah hari jenazah meninggal, sampai hari meninggal, semua orang ni, orang mencium mak dia jenazah ni. Sampai dia seorang, tunggu yang di rumah dia tu, tunggulah Ustaz. Tunggu, tak datang-datang. Sampai kena dipanggil. Dia sebab dia tidak menjadi kebiasaan untuk memegang, menyentuh mak dia. Jadi dia jadi keras gitu. Dan dia macam dia duduk, naik atas tangga, duduk di tangga sampai 10 minit, sampai orang panggil pula. Saya pun tanya, apa lah mak dia jadi susah. Apa saya dia tak pernah bisa menyentuh mak dia daripada hari. Bila dia mati, nampak macam mana. Tak boleh nak berpura-pura lah. Itulah timbul berpura-pura tadi. Kenapa hal itu berlaku? Karena kurangnya latihan. Sebab tu kita dalam anak dengan ibu dengan anak, kita mesti melatih. Bila saja kita dapat menantu, kita kena latih menantu kita. Supaya menantu dia lebih faham
apa yang ada dalam rumah kita, hormat kita, sayang kita. Kerana itulah mak mentua dia boleh tegur menantu dia boleh sayang mak dia. Dia tanya mak nak makan apa. Hubungan dua hala lahir daripada hati dia. Dia rasa berat, dia rasa tanggungjawab dia rasa mak dia balik saat ini. Tadi mak tanya, tak seronok kalau tak boleh tunjuk sesuatu dekat mak dia. Tapi kita hari ni semakin hari semakin rapuh. Semakin hari semakin rapuh. Semakin hari semakin tak ada. Balik makan dia makan roti biskut baki mak dia. Nak beli tidak. Kenapa keadaan itu berlaku? Kerana dia kurang latihan itu. Kenapa keadaan itu berlaku? Kerana mak tak boleh cakap dengan menantu. Mak mentua tak boleh cakap dengan menantu. Contoh yang kedua saya nak bagi. Mak pergi duduk dengan anak lelaki. Dah tua ni 80 tahun duduk di rumah. Sebab tak ada siapa nak jaga. Lepas tu bila duduk di situ, mak ni jadi macam orang asing. Dalam rumah tu jadi macam orang asing. Macam Ustaz kata tadi nak duduk atas sofa, tak boleh, tak boleh. Tapi dalam kes ni, dia tidak boleh menegur. Macam dengan subuh tak bangun sembahyang, Quran tak baca. Bila si mak ni menegur anak dia, bangun pagi solat subuh, dibenci oleh menantu. Dan akhirnya, suami dengan anak dia dengan menantu jadi tim. Jadi, dia membina kesepakatan. Apa-apa yang mak dia sebut ni menjadi pergi cakap lebih kurang. Dan akhirnya mereka hantar balik ke rumah mak dia yang duduk seorang-seorang ni. Dia tanya, pasal apa nak hantar mak balik? Dia kata mak tak boleh duduk di sini sebab mak suka tegur, suruh bangun sembahyang, suruh baca Quran. Anak-anak cik ni tak boleh. Sebenarnya mak duduk diam-diam sudahlah. Itu ayat dia. Jadi hati mak ni nangis. Dia cerita menangis. Kenapa keadaan itu berlaku? Anak mereka tidak hormat mak dia, tak sayang kepada mak mentua. Mak mentua ni orang asing. Tak boleh share dalam rumah. Apa-apa semua mesti diam-diam saja. Jadi itulah ibu yang semakin hari semakin stres, semakin hari semakin stres, rasa tak bahagia hidup ni. Kenapa keadaan itu berlaku? Sebab si anak ni, macam Ustaz kata tadi, dipengaruhi oleh isteri. Anak ni dipengaruhi oleh isteri. Anak ni dia tak stand. Suami ni dia tak stand. Benda yang boleh tegur isteri, tak tegur. Benda yang boleh nasihat isteri, takut. Ini benda-benda yang menyebabkan kita tak bahagia. Komunikasi dua hala ataupun hubungan dua hala tak bahagia. Kenapa keadaan itu berlaku? Kerana kita tidak mendidik daripada awal anak-anak kita untuk berterus terang dan rasa kasih, rasa sepunya, rasa sayang. Anggota yang ada dalam rumah kita adalah semuanya memerlukan kasih dan sayang. Saling memerlukan. Mak memerlukan anak, anak memerlukan mak, cucu memerlukan datuk, datuk memerlukan cucu. Perasaannya kalau tidak ada, maka kita jadi semakin hari semakin rapuh kasih sayang, semakin kering kasih sayang kita, maka tidak ada kebahagiaan dunia. Kalau dunia tak bahagia itu, akhirat sudah pasti. Tuan dan puan sekalian minta Allah sekalian. Ini yang amat menakutkan kita. Oleh sebab itu, Ustazah berpesan kepada semua ibu, semua ayah, supaya kita jadikanlah diri kita ini budaya al-falah dalam rumah kita, menghormati. Nombor satu adalah asas kepada kebahagiaan. Rasa kasih sayang itu wujud dalam hati kita. Rasa nak makan apa, tanya nak makan apa. Suami tanya isteri nak makan apa. Mak tanya anak nak makan apa. Dulu mak tanya anak, sekarang anak tanya mak. Mak hari ni mak nak makan ayam pusing tak? Ayam pusing ni ada pedas, ada apa. Cuba tanya perasaan tu. Sekarang kita tak tanya. Kita pakai agak orang tua-tua ni nak makan apa sangat. Ustazah nak makan kerah tak payahlah dia tanya-tanya. Sampai kita rasa sedih bila anak ni dia pergi ke pasar, dalam hala balik rumah mak dia tu di tengah-tengah perjalanan. Dia tak beli ikan, dia tak beli apa pun sehingga rumah mak dia. Walaupun ikan termenung, ikan kembung lah orang Kuala Lumpur kata ikan dan stan ikan termenung. Belilah 2 ekor, letaklah pada mak tu. Kerana apa? Kerana dia mak kita.
dia pun nak makan. Kalau kadang-kadang kita belilah ikan besar-besar, tenggiri ke, ikan nyok ke, ikan jenahat ke, sebab mak kita ni, dia nak makan pula ikan besar tu, dia makan ikan kecil-kecil. Kenapa perasaan tu tak timbul? Kerana dia rasa tak penting mak dia tu dalam diri. Okey. Dia tak penting. InsyaAllah. Kenapa tak penting? Sebab dia tak letak mak tu setaraf. Wabil walidaini ihsana tu tak letak. Mula sembah Allah, illa iya, sembah Allah. Lepas tu yang kedua, wabil walidaini ihsana. Kalau kita tengok dalam ayat, dalam Al-Quran, kalau kita cari, kita baca, bila sebut sembah Allah, nombor 2 dia akan sebutlah bir walidain, ihsan walidain. Kenapa? Kerana mak tu dia duduk setaraf, tinggi darjat dia selepas mak Allah ini. Jadi perasaan itu tidak ada lah tu dalam diri kita ni. Dia tak ada, dia boleh tak belikan bagi mak dia. Dia boleh cakap kasar dengan mak dia. Dia boleh buat apa saja. Mak dia kata, mak sakit gigi. Saja orang tua-tua sakit gigi. Nak abang buat apa Jadi dia tak berasa kata mak dia kecil hati. Hati dia tak rasa. Sebab apa? Sebab dia tidak ada nilai tinggi di sudut kedudukan ibu dia. Yang keduanya, dia tak nampak keberkatan. Mak ayah, mak kita walaupun busuk, walaupun tua, walaupun bau, tapi dia ada berkat. Keberkatan itu bukan ada jual di kedai, bukan ada di supermarket, bukan ada jual di mall. Dia ada pada mak. Walaupun dia tua, walaupun dia nyanya, walaupun dia buta, walaupun dia pekak, tapi dia ada keberkatan. So, kita nak buat apa? Kita kena abangkan mak kita. Kita nak kahwin, nak kahwin dua ni. Tak abangkan isteri, tak apa. Pergi abangkan mak. Mak, cik ni nak nikah seorang lagi. Apa mak kita jawab? Nikah tu boleh balai. Tapi yang tak kesian kakak Siti. Ayat dia. Tengok mak kita. Kita nak beli kereta, kita nak beli rumah. Lah nak abang apa ustazah. Mak kita akan tahu apa kereta atau apa. Tapi ada pada dia keberkatan yang memang kita kena dapatkan. Kena cari, kena ambil. Bila kita tak angkat darjat mak kita tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak nampak keberkatan pada seorang ibu, seorang ayah. Itulah yang dikatakan hubungan kita ni renggang, rapuh dan akhirnya patah punah. InsyaAllah. Karena kita tak berdayakan amalan-amalan semua. Sebab sallallahu alaihi wasallam Datuk. Okey. Kita rasa boleh. Tak tu boleh. Okey, Ustaz. InsyaAllah. Bukan tu boleh sangat dah, Ustaz. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah dengar tadi, sebelum saya pergi kepada Ustaz Ernie, kita rehat dalam 1 minit setengah, tuan-tuan. Kita rehat 1 minit setengah sekarang ni, insyaAllah. Untuk mendengar pesanan daripada Yayasan Sabha. Sila. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini, tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FUSMOVE Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritualnya. FUSMOVE Childcare Center ini, FUSMOVE artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah, tuan-tuan, kita dah mendengar tadi, tuan-tuan, pendapat hujah-hujah daripada 2 orang ni, tuan-tuan dan puan, Ustaz Ernie dan Ustazah
nazrah, tuan-tuan dan puan. Sangat-sangat saya rasa tuan-tuan semuanya, kedua-duanya tuan-tuan, menyentuh persoalan-persoalan harian, isu-isu ataupun ketidakadilan, ketidakihsanan daripada seorang anak kepada seorang mak bapa ataupun mak bapa kepada anak. Tapi kebanyakan tadi anak kepada mak bapa. Tuan-tuan dan puan, keseluruhannya kita tengok tadi ialah kita tak boleh pergi superficial. Untuk mak dan ayah, macam Allah juga tak. Macam Allah dan Rasul, we cannot inject superficiality. Tak boleh. Dia mesti datang daripada jiwa, hati, nurani, perasaan yang tulus ikhlas lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, hubungan dengan mak lillahi rabbil alamin. Hubungan dengan ayah lillahi rabbil alamin. Bagi makan mak lillahi rabbil alamin. Bagi mak bulanan lillahi rabbil alamin. Masukkan ubat pada mulut mak lillahi rabbil alamin. Menjaga mak sakit dah 3 bulan di hospital lillahi rabbil alamin. Senyum yang keluar lillahi rabbil alamin. Saudara-saudara, saya nak tanya Ustaz Ernie ni. Anak-anak kita ni. Tadi contoh, Ustazah bagi contoh tadi. Pasal suruh sembahyang, pasal suruh bangun pagi, pasal ikut perintah Allah, mak dia dihantar balik ke kampung. Tak boleh tinggal rumah dia. Pasal dia sendiri sebagai anak dan cucunya sebagai cucu tak suka dengan teguran-teguran itu. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan. Kalau perintah mak, hal-hal kehidupan harian seorang manusia, suruh cuci kereta, suruh pergi pasar, suruh pergi kedai, itu perintah mak. Itu pun tak ikut satu dosa. Tapi perintah mak untuk meminta anak-anak menunaikan perintah terhadap Allah, salat umpamanya, bangun subuh umpamanya, jangan tidur maghrib umpamanya. Tuan-tuan, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu pun menjadi alat pembenci kepada mak bapak, saya tak tahu lagi perintah yang macam mana anak-anak, tuan-tuan. Mesti menerima kenyataan bahawa itu adalah tanggungjawab yang merupakan tanggungjawab nombor 1, nombor wahid tanggungjawab itu. Untuk menasihatkan anak, memberitahu anak-anak, menentukan anak-anak, memaksa anak-anak supaya mematuhi titah perintah Allah. Umpamanya sembahyang, menunaikan salat. Macam mana Ustaz? Terima kasih Doktor dan Ustazah yang kita dalam ulasan yang cukup luar biasa seluruhnya. Saya nak rujuk kepada sepotong ayat daripada surah At-Taghabun, ayat yang ke-14 dan 15. Bagi melihat, begini Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Ini ayat ni surah At-Taghabun. Bila kita baca dan kita kembali kepada pertanyaan Ustaz tadi, dia Tuhan kata, wahai orang yang beriman. Kita ni sudah dibekalkan Tuhan yang dan dipanggil. Bila dipanggil oleh Allah kita sebagai orang beriman, makna kita respon. Respon kita apa? Kita menerima. Tuhan nak ingatkan kita sesuatu yang kata suatu ketika min azwajikum, daripada isteri-isteri kamu. Ini Ustaz, bila sebut isteri-isteri Ustaz agak sensitif sikit Ustaz. Dia apabila daripada isteri kamu, dari Tuhan kata apa? Inna min azwajikum, sesungguhnya. Tuhan guna perkataan inna di peringkat Ustaz, mana harfu taukid menekankan Tuhan bagi tahu pada orang beriman, sesungguhnya daripada isteri-isteri kamu, apalagi Tuhan kata wa auladikum, dan anak-anak kamu. Itu dalam rumah. Apa dia Tuhan kata? Aduwan lakum. Kamu ambil mereka itu sebagai musuh pada kamu. Bayangkan Ustaz. Isteri dan anak jadi musuh pada seorang ayah. Kalau kita sudah bermusuh, Tuhan bukan saya sebut, bukan Nabi sebut. Tapi Tuhan menjadikan alam semesta ini memberitahukan kepada kita, isteri kamu, anak kamu itu musuh pada kamu. Apa Tuhan kata? Fahdharuhum, fahdharuhum. Maka berjaga-jaga kamu. Tengok. Kita ada security dekat rumah Ustaz supaya pencuri tak masuk dalam rumah. Saya tak berapa kenal sangat tu alat-alat. Di masjid kita pasang security, kita pasang skrin. Di mana-mana orang pasang skrin. Akan-akan manusia jadi musuh pada masjid.
Barang yang dicuri kena dijaga. Semuanya dijaga sekarang ni. Bank-bank dijaga. Poket-poket kena dijaga. Buku akaun dijaga. Semua dijaga. Tapi kita tersilap. Rupanya dalam rumah kita yang dijaga oleh skrin ini, Tuhan kata, min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Bayangkan. Jadi mana nak menginflasikan benda ni supaya kita tahu yang kita ada musuh di rumah. Jadi kalau kata contoh saja nak suruh anak sembahyang nak kembali kepada Quran, kamu berdepan dengan musuh kamu. Siapa yang pertama? Isteri kita. Yang kedua siapa? Anak-anak. Saya Ustaz, waktu Jumaat lepas Ustaz datang, saya bisikkan, saya sampai menangis. Ustaz, saya berperang dengan bini, saya berperang dengan anak saya. Kadang-kadang Ustaz minta maaf ni. Minta maaf semua ahli jamaah seluruh dunia. Saya kadang-kadang bila anak tak sembahyang macam bangkai, saya nampak Ustaz minta maaf Ustaz banyak-banyak. Sebelum Allah memanggil kalimat Israel, sebelum Israel tu datang, saya kata, anak saya ada dekat sini Ustaz. Mereka mendengar. Betul-betul Tuhan kata merespon ayat ini bahawa anak-anak kita, isteri kita tu musuh. Allah. Yang Tuhan kata aduwwan lakum fahdharuhum, kata kamu berjaga-jaga. Akhirnya Tuhan sebutkan ayat itu. Apa Tuhan kata? Wa in ta'fu. Dan jika kamu memaafkan mereka, wa in tasfahu atau kamu santuni mereka, au taghfiru atau kamu berikan keampunan. 3 perkara di muka. Kalau kamu berikan kemaafan, kalau kamu santuni mereka, kalau kamu maafkan mereka, sebab dia jadi musuh Ustaz. Kegagalan kita memerintah mereka. Pada siapa kita nak lari? Pada siapa kita nak mengadu? Tuhan kata, fa innallaha ghafurur rahim. Bukan semua rumah cemerlang Ustaz. Kalau 1,000 rumah Ustaz pergi dekat taman-taman perumahan. Saya kagum dengan Ustaz Dr. Hasan Ali mendidik anak 8 orang menjadi gemilang dan cemerlang. Mudah-mudahan itu mengikut syariat. Tapi ada orang cemerlang, anak dunia balik dari doktor Ustaz. Saya pernah dipanggil ke satu tempat kenduri. Anak-anaknya pakai skate Ustaz. 5 pakai skate perempuan. Ustaz daripada London. Ketika solat maghrib, seorang tak turun Ustaz. Baca doa, anak-anak tak turun. Apa? Tidak merasakan bapa, tidak merasakan itu musuhnya. Seorang mak tidak merasakan anaknya sebagai musuh. Mak bapak tidak merasakan kehadiran anak dalam itu, dia jadi musuh. Sehingga apa? Fahdharuhum, tidak ada rasa penjagaan. Jaga-jaga mereka. Apa yang Tuhan suruh jaga? Supaya mereka bertauhid kepada Allah. Apa yang harus kita jaga? Supaya mereka solat 5 waktu. Apa yang harus kita jaga? Supaya mereka senyum-senyum yang baik. Menjaga-jagaan yang baik. Jadi mana kita dah letakkan fahdharuhum supaya itu kamu jaga mereka. 24 jam saat kita bermusuh di Kuala Lumpur ini dengan isteri dan anak-anak. Ada saja kes rumah tangga Ustaz. Kalau Ustaz selidiki cetak rumah, tak cukup konseling. Sama ada daripada pihak Jabatan Agama Islam atau pihak kerajaan atau pihak swasta. Konseling kita masalah solat tak solat. Masalah handphone, macam-macam masalah. Sebab itu Tuhan sebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu dan anak-anak sampai ujian kepada kita. Kita mati, anak tak sembahyang. Kita mati, anak tak masuk universiti. Kita mati, tak sempat anak bersedekah. Kita mati, anak tak pernah senyum dengan jiran. Kita mati, tak pernah kita mendidik anak-anak kita supaya mereka baca. Itu Tuhan sebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Akhirnya Tuhan kata apa? Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah adalah pahala yang paling terbaik, yang maha besar. Makna segala peringatan Allah ini kita jadikan sebagai tuntutan yang hebat. Saya nak kaitkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ustaz. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" kata sahabat. Faqala as-salatu li waqtiha. Qultu summa ayyun? Qala birrul walidain. Qultu summa ayyun? Al-jihadu fi sabil. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, kataku, amalan yang mana satu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawab baginda, solat pada waktu dia. Solat pada waktu. Kita nak tanamkan sifat dia itu supaya anak-anak sembahyang. Saya Ustaz, saya dah jadi imam dekat 25 tahun Ustaz. Walaupun mereka dah berumur dekat 70 tahun yang sembahyang, tapi bagi saya dia masih anak-anak lagi. Walaupun mereka dah sembahyang dekat 60 tahun, tapi dia lulus Fatihah pun tak lulus. Walaupun mereka dah berusaha sampai sab yang pertama, setiap ayat dan surah yang dibaca oleh imam masih dia komplain lagi.
Itu orang dah sembahyang, Ustaz. Bayangkan orang tak sembahyang. Sembahyang di awal waktu dah tepat dah. Datang sebelum waktu dah sampai kat masjid. Tapi berborak, bercerita hal-hal yang semua makin negatif. Bila imam bercerita soal hal berat yang tidak menyembelahi, akhirnya dia kata ustaz ni ustaz ekstremis. Kalau ustaz ekstrim, ustaz tak apa. Ustaz ni ekstrim, dia kata ustaz ekstremis. Asyik nak cerita hal orang saja. Ini perangai kita di masjid, ustaz. Saya nak kaitkan kepada tajuk yang ustaz minta ni. Kemudian apa lagi? Summa ayun, apa lagi selepas itu? Birrul wali-walidain, berbuat baik kepada ibu bapa. Itu amalan yang terbaik. Yang terakhir, summa ayun, apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah. Berjihad jalan Tuhan. Kita tak berperang ustaz hari ini. Kita tak berperang. Malaysia ni aman. Saya datang sini sudah 35 tahun ustaz. Tak pernah perang di Malaysia ni. Bahkan dalam sejarah hidup saya tak pernah nampak mak bapak saya berperang. Apa peperangan kita? Berperang dengan anak, berperang dengan isteri. Kita kena berjihad dalam rumah. Jangan you tengok dekat Palestin, doa mari kita panjatkan. Jangan kita terlalu tatap serius, mari kita panjatkan doa supaya Allah tolong mereka. Kita jangan tengok dekat Rohingya dia merata tempat umat Islam yang sekarang ni dibunuh, di macam-macam dilakukan. Tapi sebenarnya jihad kita sekarang Ustaz berada dalam bumi. Ruang lingkup kita terlalu kecil Ustaz untuk berjihad. Tapi di situ kita gagal. Mari kita mengakui hadirin hadirat sekalian seluruh dunia yang mendengar tazkirah ini. Mari kita mengisyaratkan yang kita ni gagal dengan Tuhan. Kita gagal dengan Nabi. Kita sudah buang Quran, sudah buang hadis. Siapa kata nak mendabik dada baca Quran, ya dipersilakan. Siapa kata dia cukup berjaya, persilakan. Tapi nilailah. Berapa banyak anak-anak yang solat subuh, berapa banyak anak-anak yang solat zuhur, dan berapa banyak orang yang ketagih sembahyang, Ustaz. Minta maaf Ustaz saya cakap ni. Bahkan ada imam-imam kita pun tak berminat nak sembahyang berjamaah. Itu sudah pangkat imam. Sudah 10 tahun, 15 tahun di Arab Saudi, di Madinah, di Mesir. Tapi tidak ada rasa ketagih dan tak ada rasa kecanduan nak datang ke masjid. Bayangkan Ustaz kalau anak yang tidak dididik dengan agama. Saya sudah 10 masjid saya bertugas Ustaz. Daripada Jakarta, di Medan. Apa motifnya? Bahkan ada seorang tokoh mengatakan, ni Ajis Tok Guru dekat Kelantan. Ini adalah orang yang macam kena candu pergi sembahyang. Nak candu tu tak ada Ustaz. Candu sembahyang tu tak ada. Candu narkoba banyak. Ini menteri pun tak tahu diri Ustaz. Sebab dia tak datang ke masjid. Jadi kadang-kadang sikap kepimpinan ini, bukan kita sentuh Ustaz. Saya lalu daripada situ. Seorang kepimpinan dalam rumah, seorang pemimpin, berjiwa rakyat, berjiwa agamis, berjiwa tauhid, berjiwa islamik, tunjuk anak-anak ni akan ikut. Mungkin bapak dekat rumah tak berjaya Ustaz. Tapi pemimpin yang datang solat berjamaah, pada saya pengaruhnya cukup besar. Tok Guru dekat Kelantan, saya kagum Ustaz. Bukan pasal jenggotnya, bukan pasal terbannya, bukan cara dia berjalan. Saya tabik kemudian dalam artikel-artikel yang saya baca. Satu ketika datang Sungai Penchala Ustaz. Dia dapat peruntukan untuk tidur di hotel. Tapi dia memilih tidur di tempat minantu dia. Yang cuma bertikarkan dengan bantal. Judulnya, bila saya tanya, dia kata dia cukup takut tak dapat solat subuh berjamaah. Itu identik seorang pemimpin Ustaz. Jiwa kenabian. Jiwa sahabat. Jadi ada di kalangan kita, sama ada mereka punya, tidak ada rasa kecanduan dan tamak untuk beribadat. Saya menggunakan perkataan tamak itu. Karena kau Ustaz merasakan ketika azan berkumandang, kita sudah haling sangat di rumah. Karena kau Ustaz kita merasakan ketika azan berkumandang, kita sudah terburu-buru ambil sembahyang. Saya pernah Ustaz, saya cerita seorang sahabat di Kedah, mengantarkan pengantin. Saya tabik dengan makcik, mudah-mudahan makcik dimasukkan Tuhan ke dalam surga. Kami menumpang di rumah dia 3 hari 3 malam Ustaz. Apabila tengah masak gulai, azan berkumandang, itu gulai tengah meruap Ustaz. Kata orang kampung saya, tengah meruap, tengah menggelegak. Ditutupnya Ustaz, seluruh rumah bertutup. Tamu-tamu dihalau keluar, pergi sembahyang zuhur berjamaah. Saya sampai sekarang menangis Ustaz. Belum pernah saya nampak. Inilah sejarah hidup saya, mendatangi seorang rumah dalam tamu, sebagai tetamu, ya, dia kata saya minta maaf, saya tak boleh tinggalkan solat berjamaah. Kalau tuan-tuan nak ikut saya, memang saya nak tutup pintu. Alhamdulillah Ustaz. 3 hari 2 malam kami dapat solat berjamaah subuh, walaupun status kami orang musafir. Jadi konsepnya nak mendidik anak supaya mereka tamak beribadat itu bermula daripada sekolah. Bermula daripada arahan-arahan orang-orang tertentu supaya anak-anak itu. Kita gagum
dengan Turki sekarang ni. Erdogan yang mendidik manusia supaya datang ke masjid. Jadi ini bukan cerita politik Ustaz, ini masalah kita nak agama ini ada kaitan kepada pemimpin. Jadi kalau anak-anak kita sekarang ini, kita sebutkan apa benda pun ayat Quran, jihad kita di mana? Sampai Nabi kata, summa ayun apa lagi? Kata Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah. Jadi kalau kita padam hadis ini, jihad kita di mana? Di mana jihad kita sekarang? Macam Ustaz berjihad di sudut lain, saya berjihad sudut lain, Ustaz dia berjihad sudut lain. Bahkan banyak Ustaz-Ustaz kita sampai pergi ke dekat Palestin dan sebagainya. Tapi konsepnya perbuatan-perbuatan amalan-amalan baik ini, as-salatu li waqtiha, kemudian birrul walidaini, al-jihadu fi sabilillah. Macam mana nak menggodok dan menggoda mereka ni supaya mereka terbiasa, akhirnya setiap ahli keluarga, bapa dan ibu di rumah kena bertindak sebagai pendakwah, sebagai penjihad, bahawa itulah amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ustaz, tadi apa yang Ustaz sebut tu dengan apa yang Ustazah sebut, latihan. Dan untuk latihan ini tuan-tuan dan puan, sebagai ayah, kita gunakan kekuasaan kita sebagai seorang ayah. Dan Allah akan tanya kita nanti tuan-tuan. Ayah akan ditanya tentang orang di jagaan kita. Kita sebagai pemimpin. Pemimpin akan ditanya orang yang kita pimpin. Orang yang kita pimpin dalam konteks rumah kita ialah anak-anak kita. Tak semayang, kita akan ditanyakan tuan-tuan. Anak perempuan tak semayang yang sebelum berkahwin, kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri tak tutup aurat, kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang disebut oleh Ustaz tadi, saya ingat, saya kagum dengan Ustaz tuan-tuan. Dia boleh cerita tadi macam mana dia berperang dengan isterinya, dengan anaknya semata-mata nak menegakkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala di rumah yang tak besar. Mungkin ada 3 bilik, mungkin ada 2 bilik. Tak besar rumah kita. Dalam rumah kita pun tak tertegak tuan-tuan. Tak tertegak Islam, tak tertegak ibadah, tak tertegak akidah, tak tertegak syariah, tak tertegak akhlak yang mengikut akhlak dalam Al-Quran yang dipraktik oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan memang struggle, tapi apa pun tuan-tuan dan puan salat, berjemaah, masjid. Kan salah satu ciri manusia yang akan berada di arasy Allah ketika itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan arasy Allah ialah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, iaitu yang mereka yang hati mereka tersangkut rindu tadi Ustaz, dendam, rindu kepada masjid rumah Allah, ketagih. Ustaz sebutkan candu kepada masjid. Bukan candu kepada rokok, bukan candu kepada vape, bukan candu kepada borak-borak kosong tuan-tuan dan puan. Waktu orang sembahyang kita borak-borak kosong di kedai-kedai. Dekat masjid ada kedai, sebelah masjid ada kedai tuan-tuan dan puan. Inilah yang berlaku tuan-tuan. Dan saya dengan cara berterus terangnya Ustaz Ernest tadi, bukan menyentuh siapa-siapa tuan-tuan. Saya mempertahankan apa yang disebut tadi, tidak sentuh siapa-siapa juga. In general term, tapi bila sebut tentang isteri dan anak-anaknya, refer kepada dia. Refer kepada kelemahan dia. Dan tentang dia dengan mak dia, tuan-tuan dan puan, tidak dapat menkhidmati mak dia dengan air mata dia menceritakan kepada saya. Minggu lepas hari Jumaat, saya bagi tazkirah di masjid di mana Imam Ernest bertugas sebagai imam tuan-tuan. Habis saya bagi tazkirah, saya duduk sebelah dia tuan-tuan. Dia ceritalah kepada saya macam mana struggle-nya dia. Macam mana struggle-nya. Nak menegakkan Islam dalam rumah, nak menegakkan ibadah dalam rumah, nak melentur anak-anak, nak melentur isteri di rumah sendiri tuan-tuan. Tidak semudah mana jihad di rumah tuan-tuan, jihad di rumah. Inilah yang disebutkan oleh Ustaz tadi. Akhirnya Ustazah dalam masa tak lebih daripada 2-3 minit lah Ustazah. Kita nak tutup sekitar dalam 2-3 minit lagi Ustazah ya. Ini yang terakhir. Agaknya ya, tentang, saya nak sebut tentang sensitivity tuan-tuan Ustazah. Ustazah muda lagi, saya dah tua. Antara dua-dua, tiga-tiga ni saya yang paling tua. Makin tua makin sensitif, makin tua makin sensitif, makin tua makin sensitif. Dan memang ni, makin tua makin nak jadi anak-anak, makin tua makin nak jadi budak-budak, perangai budak-budak, nak disayangi, nak dicintai, nak didekati, nak digurundam selokakan, nak diketawakan, nak didengar cakapnya, semuanya. Tuan-tuan, kalau boleh nak dibedakkan, nak disikatkan, begitulah tuan-tuan puan.
Tapi begitulah mak dan ayah kita satu hari nanti akan pergi kepada pusingan yang sedemikian. Saya nak tanya, anak yang mana yang sanggup untuk menjaga menghormati ibu dan ayah dalam situasi itu. Tapi mak bapak kita, saya tuan-tuan, mungkin ada 8 orang adik-beradik tuan-tuan. Mak saya tak ada orang gaji tuan-tuan, tak ada orang gaji, single handed. Tapi 8 orang anak ni tak tentu lagi siapa yang boleh menghormati arwah mak saya. Siapa yang telah menghormati arwah mak saya yang telah pergi tuan-tuan dan puan. Jadi ustazah, faktor sensitivity dia macam mana anak-anak kita ni dengan latihan ni sensitiflah. Mak bapak perlu dikhidmati, mak bapak perlu disayangi, mak bapak perlu didekati, mak bapak perlu apa pun ketepikan yang lain untuk segala-galanya, untuk Allah dan Rasulnya. Mak bapak, hal isteri nanti dulu, hal anak-anak nanti dulu, hal office nanti dulu, hal cari makan nanti dulu. Cari makan di syurga tempatnya ialah berbakti kepada mak dan ayah ni. Macam mana Ustazah? Sila Ustazah. Dalam 2 minit, 3 minit dia Ustazah. Baik, terima kasih Datuk. Kita sampai ke penghujungnya. Di antara persoalan yang timbul ialah sensitivity ibu ayah. Macam mana kita nak menghadapinya. Nombor 1, kita mesti mengetahui, kita mesti ada ilmu untuk mengetahui bagaimana rasa bila seseorang itu telah tua sampai ke penghujung umur. Kita kena belajar dan mencari ilmu di waktu tua. Perasaan seseorang di waktu tua. Bila kita ada ilmu untuk menghadapi suasana tua, kita nak menghadapi bagaimana nak melayan orang tua, lebih-lebih lagi mak ayah kita, maka kita mudah untuk menerima sensitivity ibu ayah kita. Yang keduanya ialah ibu ayah kita, bila kita sampai ke peringkat umur yang dah tua, siapa-siapa pun perasaan sensitivity ini tinggi. Nak bandingkan dengan orang-orang yang umurnya muda, maka perasaan sensitivity ini kita akan berubah. Kita lebih sayang cucu, kita lebih sayang marah kalau orang buat cucu kita kerana kita sensitivity. Kerana kita hati kita lembut, mudah sayang, mudah kesian kepada sesuatu kezaliman. Itu kebiasaan normal kehidupan manusia pada saat-saat itu. Maka di situlah kita sebagai anak mengumpul maklumat, mencari ilmu untuk menghadapi situasi mak kita. Bila dah tua, dia ingin kita bermanja untuk mendapat perhatian. Dia panggil kita, telefon kita untuk balik, bukan untuk dia nak minta duit ke, nak minta kita ni bersembang dengan dia ke. Tapi dia nak dengar suara kita. Mak ayah nak suara kita. Bagaimana kita nak menjawab telefon? Bagaimana kita nak memberi alasan? Mak kita kata balik, mak nak sembelih itik, kita buat kenduri untuk mahal hijrah ni. Balik kita makan korban. Kita nak jawab apa? Adakah kita nak kata bawa balik sangat ke nak balik pula dah? Anak-anak tuition nak tinggal macam tu je kan? Adakah kita nak jawab macam tu? Atau kita nak jawab, baik mak, nanti kami balik. Mak tunggu nanti balik. Mak nak apa? Nak beli apa lagi yang tak cukup? Nak jawab macam mana? Itu benar-benar tu persiapan kita perlu ada. Kerana apa? Kerana kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kita menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh meninggikan suara sebab itu larangan Allah. Kita tak boleh berbahasa kasar kerana larangan Allah. Kita tidak boleh menyakitkan hati mak kita walaupun sedikit dengan memek muka kita kerana itu larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka timbullah perasaan untuk sayang mak kita, berkat mak kita, rasa tanggungjawab kita kepada mak kita, ayah kita. Bila kita ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang bila kita menghadapi situasi tua, mak kita sepi. Dia ada perasaan sepi, sunyi, sepi. Waktu-waktu tak ada siapa nak cakap, itulah dia rasa dia memerlukan anak-anak. Maka pada waktu itulah anak-anak mesti memberi perhatian kepada ibu ayah. Mesti meletakkan prioriti. Mak ayah itu nombor 1. Mesti letak yang tu dulu. Anak isteri ke belakang. Anak isteri ke belakang. Apabila kita bertukar status prioriti itu, maka timbullah konflik dua halam, hubungan dua halam.
Oleh sebab itu, sidang pendengar dan rahmat Allah sekalian, letaklah mak ayah di hati kita. Bukan pada hartanya, bukan pada kehebatannya, bukan pada pangkat darjatnya, tetapi letaklah mak ayah itu sebagai tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berpesan, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Ayat itu kalau kita faham dengan masa yang singkat ni kita tak dapatlah nak berat. Tapi baliklah rujuk kepada tafsir-tafsir kita bagaimana nak merawat hati kita supaya tidak sombong dengan mak ayah kita. Ayah tidak sombong dengan anak-anak. Kalau kita balikkan ayat ni, ayah tak perlu sombong dengan anak-anak. Tak perlu mengungkit-ungkit kepada anak-anak. Karena apabila kita mengungkit apa yang kita buat pada anak-anak kita, sudah itu kita mengkhianati diri kita sendiri. Sidang pendengar dan rahmat Allah sekalian, tingginya darjat ibu ayah sampai Rasulullah SAW berpesan, ridha Rabb, ridha walidain, wa sakhitur Rabb, sakhitur walidain. Maka bila kita letak itu sebagai asas kehidupan kita, maka timbullah rasa hormat tinggi, besarnya status manusia yang bernama ibu dan ayah. Dan masa itu jugalah kita rasa Allah itu maha besar, maha agung. Maka cinta kita kepada ibu kita, ayah kita adalah sebagai satu kefarduan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya nak pesan. Satu lagi Datuk nak pesan. Ayah. Kadang-kadang ayah ni dia rajin ke masjid. Dia ustaz kata, rajin ke masjid. Tapi jangan lupa anak-anak stay di rumah. Ronda motor sepetang. Ayah 10 minit nak masuk waktu dah sampai di masjid. Nak azan. Tapi anak-anak dilupakan. Dibiarkan. Maka hal-hal yang macam inilah. Kata ustaz tadi, jihadnya tidak maksimal. InsyaAllah. Aman macam tu. Jadi kita selalu berpesan, bila ayah ke masjid, pastikan anak juga sama ada ke masjid ataupun tempat mereka dalam rumah. Itu yang penting dalam kehidupan kita. Jangan kita jadikan anak kita tu musuh kita di dunia sampai di akhirat. Kita jadikan anak kita ni kawan kita untuk berrombongan-rombongan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Setakat tu dulu Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam program yang bermanfaat hari yang ke-140. InsyaAllah saya doakan Ustaz Jaya dalam perjuangan dakwah dalam pelbagai medium. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan-tuan dan puan ya, saya tak pernah lagi bersiaran. Sekarang ni pukul 10, hampir pukul 10.50 tuan-tuan. 10.50. Tak pernah lagi. 140 hari kita selalu tamat selewat-lewatnya pukul 10.30. Sekarang dah pukul 10.50 tuan-tuan. Pasal apa? Saya lanjutkan. Pasal saya dengar butir-butir permata nilam yang terkeluar daripada mulut-mulut teman-teman, daripada Ustaz Ernest, daripada Ustaz Nazrah, Ustazah Nazrah, tuan-tuan dan puan, Masya Allah, hebat tuan-tuan dan puan. Dan saya yang paling tertawan sekali tuan-tuan dan puan, ini bukan cerita terawang-awang. Diletak kepada kita cerita, ambil ayat Quran, ambil hadis, ini ceritanya, ini realitinya, ini yang bukan superficialnya, yang lain superficial. Tadi tuan-tuan memang tersangkut dekat kepala saya. Apa dia? Ustaz Ernest menyebutkan, kalau anak tak sembahyang, siapa tak sembahyang dalam rumah dia, macam bangkai. Bangkai tuan-tuan. La hawla wa la quwata illa billah. Anak-anak yang dikasihi, yang disayangi. Kamu redha menjadi bangkai? Kamu nak berjumpa Allah seperti bangkai? Kamu nak terus hidup dengan mak dan ayah, dengan anak isteri seperti bangkai? Saya rasa that was the strongest term used by anybody coming here as my guest, tuan-tuan dan puan. Tapi saya yakin Ustaz Arni menyebutkan dengan hati yang tulus, ikhlas. Mungkin ditujukan kepada anaknya, ditujukan kepada isteri dan rumah tangganya sendiri, tuan-tuan. Tetapi saya mengambil bukan untuk anak dia, untuk anak saya. Bukan untuk isteri dia dan untuk siapa saja, tuan-tuan dan puan. Bangkai. Tak sembahyang, bangkai, tuan-tuan, bangkai. Sebab itu insya-Allah mudah-mudahan
Yang ustazah pula menyokong lagi tuan-tuan yang mengatakan tuan-tuan dan puan, tak ada cara lain, tak ada cara lain. Kalau ikut ustazah, tak ada cara lain. Melainkan caranya ialah Al-Quran, hadis, caranya ialah tegak kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Conclusion pada malam ini tuan-tuan dan puan ialah insya-Allah hari ini, malam ini jangan tangguh-tangguh tuan-tuan. Buat satu keputusan. Anak tak sembahyang tak boleh, anak tak pergi masjid tak boleh. Bapa pergi masjid, pelawa anak sekali, bukan pelawa, paksa anak sekali. Ada masanya kena paksa tuan-tuan, ada masanya kena paksa. Saya ingat ustaz masa saya kecil-kecil lagi. Ayah saya paksa. 8 orang anak, 6 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Paksa. Pagi-pagi kami tuan-tuan dipaksa bangun. Pukul 5 dah bangun tuan-tuan. Pukul 5 dah bangun. Mesti berada. Rumah saya mesti ada surau. Rumah saya ada surau. Mesti sembahyang berjemaah. Satu kewajipan. Habis saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah saya akan pandang ke belakang. Siapa yang kurang 1 rakaat dan meneruskan lagi. Siapa yang lewat. Masya Allah. Tak boleh pergi sekolah. Sebelum membaca. Sebelum nak pergi sekolah. Dah pakai uniform tuan-tuan. Baca lagi 1 ain. Sekurang-kurangnya membaca Quran 1 ain. Malam lain tuan-tuan. Malam lain lagi. Selepas maghrib lain lagi bacaan. Itulah ayah saya dan itulah mak saya. Mungkin kerana itulah agaknya mungkin Hasan Ali boleh sikit jadi insan. Bolehlah. Tapi tak seperti insan macam mana yang dikehendaki oleh mak bapak saya dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh lagi tuan-tuan. Perjalanan untuk menjadi insan yang akan bertemu dengan Allah dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih yang tak tersingganya kepada Ustazah Nazrah dan terima kasih kepada Ustaz Ernie yang telah bersama-sama dengan kita pada malam ini. Saya seronok. Sebab itu kita lanjutkan perbincangan kita. Tak pernah lagi perbincangan kita sepanjang ini. Tuan-tuan, besok akan bermula satu siri baru tuan-tuan ya. Nama sirinya 10 DDHA. 10, angka 10. 10 DDHA. Besok pukul 5.50 setiap hari waktu bekerja. Hari Sabtu, hari Ahad tak ada. 10 minit tuan-tuan. 10 minit 5.50. 5.50 petang sampai pukul 6, 10 minit. Hari-hari ada. Apa dia? Kita cerita tentang Islam dan keluarga, Islam dan anak-anak, Islam dan pendidikan anak-anak, Islam dan salat, Islam dalam keluarga tuan-tuan. InsyaAllah kita cerita tentang pendidikan anak-anak, kesuamian, keisterian dan sebagainya. Dan jangan lupa tuan-tuan besok pagi pukul 7 tuan-tuan, titisan embun pagi pukul 7 menjelma lagi kita. Dan malam besok 9.15 malam besok tuan-tuan, kita berjumpa lagi dalam Salam Husnul Khatimah. Sekali lagi terima kasih kepada para penonton, terima kasih kepada tuan-tuan, terima kasih kepada puan-puan. Tuan-tuan like and share, bawa anak-anak ramai-ramai, bawa isteri, bawa suami, bawa seluruhnya untuk terus menyaksikan program kita ni. InsyaAllah sesuatu akan ada dalam hati, sesuatu akan terpalit dalam jiwa kita hasil daripada apa juga yang disebutkan oleh para ahli-ahli yang hadir bersama-sama dalam majlis ini tuan-tuan dan puan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.